Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat bin Radina daripada kelas CSI 2A. Dan hari ini saya akan membahaskan tentang dasar sosial negara. Dasar sosial negara ini adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan juga peningkatan keupayaan insan. Matlamat dasar sosial negara ini adalah bagi mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang maju dan juga mantap. Objektif dasar sosial negara ini adalah telah terbahagi kepada dua, iaitu objektif umum dan juga khusus. Objektif umumnya adalah bagi menjamin setiap individu, keluarga, komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama, budaya dan juga fahaman politik serta wilayah, supaya dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Seterusnya pula adalah objektif khusus. Selaras dengan penyertaan matlamat dan objektif umum dasar sosial negara menggariskan 4 objektif khusus yang saling melengkapi dengan menerapkan nilai-nilai murni di setiap peringkat pelaksanaannya. Di antaranya adalah yang pertama, memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi. Yang kedua pula adalah membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. Yang ketiga pula adalah memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan juga perkhidmatan. Yang keempat pula adalah menjana sinergi multisektor. Dasar sosial negara ini dilaksanakan seperti berikut. Yang pertama adalah dengan memastikan keperluan individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi. Kerajaan telah mewujudkan berbagai peluang dan kemudahan agar individu, keluarga dan masyarakat dapat menikmati keperluan asas dan menyertai arus pembangunan negara. Yang kedua pula adalah membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. Hak janin atau kandungan sentiasa dalam keadaan yang selamat dan juga sihat agar dapat hidup berkembang tanpa diganggu oleh ancaman dan eksploitasi. Yang ketiga pula adalah bagi memperkukuhkan dan membangunkan sistem sokongan dan perkhidmatan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Afiuddin bin Mansur dari kelas SI 2A. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang dasar sosial negara. Kelebihan dasar sosial negara, iaitu yang pertama adalah dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan memenuhi keperluan sosial hidup masyarakat. Dan yang kedua adalah dapat mengawal masalah sosial dengan baik seperti jenayah dan delinkuensi. Apa itu delinkuensi? Delinkuensi ialah seperti suatu norma yang tidak betul ataupun norma hidup yang mempunyai kesalahan ringan dalam kehidupan masyarakat. Iaitu yang ketiga adalah kerajaan dapat menambah baik pendidikan dan perkhidmatan untuk komuniti. Seterusnya adalah kelemahan dasar sosial, iaitu yang pertama adalah pelbagai masalah sosial dalam kalangan masyarakat, iaitu seperti penyalahgunaan dadah. Yang kedua adalah masyarakat yang tidak berkemampuan ataupun orang miskin akan disisihkan. Dan yang ketiga adalah menyebabkan individu masyarakat tidak puas hati dan berberontak. Seterusnya adalah impak dasar sosial kepada komuniti negara Malaysia. Itu yang pertama adalah keperluan hidup dipenuhi supaya wujudnya keadaan kebajikan seperti makanan dan kesihatan, tempat perlindungan dan pekerjaan. Dan seterusnya adalah yang kedua adalah masalah sosial dapat diuruskan serta dapat mengawal kadar jenayah dan delinkuensi seperti penderaan kanak-kanak, masalah rumah tangga dan pengabaian kanak-kanak. Seterusnya dan sekali adalah peluang pekerjaan dapat dimaksimumkan apabila kebajikan sosial terbentuk, maka individu dan masyarakat akan memaksimumkan dapat memaksimumkan pekerjaan bagi mencapai matlamat. Jadi sekian itu dari saya, Irfan Afiuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Haziq bin Arman daripada kelas DSI 2A. Pada hari ini saya akan memfokuskan tentang dasar wanita negara. Pertama sekali, wanita terdiri daripada hampir separuh penduduk Malaysia. Sumbangan mereka sama ada sebagai isteri, ibu serta pekerja yang mempunyai gaji di dalam pembangunan bangsa dan negara adalah amat penting. Seterusnya, menyedari pelbagai peranan wanita dalam keluarga, masyarakat dan ekonomi dan politik negara. Kerajaan haruslah mengakui bahawa strategi-strategi yang khusus perlu dibentuk bagi melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat dioptimalkan.
Selain itu juga, dasar wanita ialah sesuatu dasar yang meningkatkan martabat wanita-wanita di negara kita dengan cara memainkan berbagai peranan dari aspek keluarga, masyarakat dan politik negara. Dasar wanita negara juga menyediakan garis panduan bagi mengintegrasikan kaum wanita ke dalam semua sektor pembangunan negara selaras dengan kemampuan dan keperluan mereka. Bagi tujuan meningkatkan mutu kehidupan, membasmi menghapus kejahilan dan buta huruf, serta memastikan negara berada dalam keadaan aman dan makmur. Selain itu, daripada aspek sektor pekerjaan juga, politik, kesihatan dan lain-lain. Akhir sekali, penutup saya, pengembalan dasar wanita negara ini mencerminkan kesungguhan kerajaan untuk meningkatkan lagi penyertaan wanita di dalam pembangunan secara lebih berkesan, sistematik dan bermakna, memandangkan bahawa wanita memainkan peranan yang penting di dalam dan di luar rumah serta merupakan sumber ekonomi yang penting. Matlamat kerajaan adalah untuk menjadikan wanita sebagai rakan yang sama penting dalam usaha membina negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Abu Bakar bin Sabdul Nahar dari kelas DSI 2A. Hari ini saya akan memfokuskan tentang strategi-strategi pelaksanaan dasar wanita negara. Bagi membantu pihak perancangan dan pelaksanaan dasar wanita negara, beberapa strategi telah dibentuk bagi menjamin kecekapan, keberkesanan, keselarasan dan keseragaman. Dan tindakannya seperti berikut. Pertama, memperkukuhkan hal ehwal wanita, iaitu sebagai tentera pembangunan wanita. Yang kedua, mengorientasikan dasar dan tindakan agensi kerajaan. Seterusnya, plan-plan tindakan mengikut sektor mempunyai 9. Yang pertama, Jentera Nasional bagi pengintegrasian wanita dalam pembangunan. Yang kedua, kesihatan. Yang ketiga, pendidikan dan latihan. Yang keempat, undang-undang. Yang kelima, pekerjaan. Yang keenam, politik. Yang ketujuh, media. Dan ke-8, agama. Dan ke-9 ialah kebudayaan. Setakat itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Hakim dari kelas DSI 2A. Hari ini saya ingin membahaskan tentang dasar keluarga negara. Dasar keluarga negara merupakan sebuah unit asas sosial yang membekalkan sumber manusia untuk pembangunan serta menjamin kesinambungan insan sebagai generasi akan datang mengikut peruntukan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat 1948. Sehubungan dengan itu, institusi keluarga perlu diperkukuh, diperkaya dan diperkasakan dengan ilmu pengetahuan dan juga kemahiran detik ini. Selain itu, DKN iaitu dasar keluarga negara mempunyai pernyataan dasar dan juga matlamat itu sendiri. Antara pernyataan dasar mereka ialah mengutamakan perspektif keluarga dalam segala usaha pembangunan sosio-ekonomi bagi melahirkan generasi yang berkualiti. Manakala matlamat DKN pula ialah membangunkan keluarga yang sejahtera, sihat dan relevan untuk memastikan kestabilan sosial. Dasar ini juga menjadi pemangkin kepada kesedaran dan komitmen semua pihak yang berkepentingan termasuk setiap anggota masyarakat untuk mencapai matlamat yang dihasratkan oleh mereka. Oleh itu, DKN juga mempunyai beberapa prinsip. Oleh itu, saya akan membahaskan 3 prinsip sahaja, iaitu prinsip pertama, keluarga memiliki kekuatan tersendiri bertanggungjawab untuk kelangsungan generasi ke generasi. Prinsip yang kedua, keluarga bertanggungjawab untuk memupuk dan menghayati segala nilai-nilai murni. Prinsip yang ketiga, kepelbagaian struktur keluarga mewujudkan keperluan yang berbeza. Oleh itu, DKN juga mempunyai strategi dan plan tindakan mereka tersendiri. Antaranya ialah meningkatkan komitmen dan penglibatan pelbagai pihak untuk mengutamakan perspektif keluarga dalam segala usaha pembangunan sosio-ekonomi. Manakala yang kedua, menyedia dan memastikan program perkhidmatan dan kemudahan besar keluarga mudah diakses ataupun dicapai. Oleh itu, penutup daripada saya, dasar keluarga negara ialah merupakan dasar utama yang memfokuskan kepada aspek kesejahteraan dan pembangunan keluarga. Dasar ini juga memberi hala tuju kepada program dan perkhidmatan yang mesra keluarga bagi membangunkan keluarga yang sejahtera supaya anggota masyarakat dapat menghayati segala nilai-nilai murni yang sejajar dengan aspirasi Wawasan 2020. Pelaksanaan DKN perlu diberi penekanan oleh pelbagai pihak yang berkepentingan demi pembangunan model insan yang berpribadi mulia dan keluarga yang sejahtera.